بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Dia berpindah pada muka bumi ini sehingga dia tiba di bumi Hadramaut. Maka dia menetap padanya sehingga dia wafat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anak cucunya sehingga akan masyhur daripada mereka itu kumpulan yang besar dengan ilmu dan ibadat dan dengan kewalian dan makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita apa ni? Cerita pasal Al-Imam Haddad. Allah SWT nak menyebut tentang ulama-ulama, para imam yang benar, yang mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Dan Imam Haddad nak memperkenalkan kepada kita berkenaan dengan tariqah, cara amal ataupun panduan yang diambil oleh para keturunan Nabi SAW di Hadramaut, khususnya di Kota Tarim, iaitu mereka mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Allah SWT. Dan Imam Haddad menceritakan berkenaan dengan orang yang asal-asalnya berpindah, Ahlul Bait ataupun keturunan Nabi Muhammad SAW yang berpindah daripada Iraq menuju ke Hadramaut untuk menyebarkan, untuk membesarkan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Kisah dia bermula daripada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Masa dia berada di Iraq, dia melihat Allah SWT Muhammad keadaan fitnah yang berlaku, Allah SWT Muhammad bid'ah, Allah SWT Muhammad perkara-perkara yang tak elok, keduniaan dah mula masuk. Al-Imam Ahmad Allah SWT Al-Muhajir bin Isa Al-Muhajir ilallah ini, dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan dia melihat perlunya satu tempat, satu daerah untuk melahirkan keturunan Nabi Muhammad, membesarkan keturunan Nabi Muhammad supaya mereka ini semua selamat daripada dipengaruhi oleh dunia dan juga kekal fitnah. Karena zaman ini yang Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Muhajir, Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah ini, dia hidup di satu zaman yang mula fitnah itu mula tersebar. Lebih-lebih lagi zaman yang orang Allah SWT menzalimi, menindas, membunuh Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka dia cuba mencari satu tempat untuk menyelamatkan keluarga Nabi Muhammad. Akhirnya daripada Iraq dia berpindah kepada Mekah. Pergi ke Mekah dia. Di Mekah dia duduk lebih kurang 2 tahun. Allah SWT di antara Mekah dan Madinah. Lalu di Mekah dia rasa Mekah pun tak berapa nak selamat lagi untuk membesarkan keluarga Nabi SAW. Kerana waktu itu pun Mekah dah mula masuk ideologi daripada luar, ada keduniaan dah masuk, perkara-perkara baru dah banyak. Takut tak selamat anak cucu Nabi nak membesar di sini. Takut mereka itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, datuk mereka sendiri. Akhirnya dia berpindah pula ke Madinah. Madinah pun dia tengok mula masuk fitnah. Akhirnya hampir lebih kurang 2 tahun dia ulang alik ke Mekah dan Madinah untuk mencari tempat yang sesuai untuk melahirkan dan membesarkan keluarga ataupun keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia istiqarah. Dia solat istiqarah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tunjuk kepada dia untuk dia ke Yaman. Yaman ke mana? Ke Hadramaut. Allah SWT. Maka berpindahlah Sayyidina Al-Imam Muhajir daripada Mekah atau Madinah sana menuju ke Allah SWT Muhammad Yaman dia menuju ke Hadramaut. Sampai ke Hadramaut, Allah SWT Muhammad Al-Imam Muhajir ilallah dia terkejut. Dia terkejut kerana dia melihat Allah SWT Muhammad Muhammad penduduk Yaman yang berada di Hadramaut ini, mereka itu semuanya orang mukminin dan mukminah. Iaitu mereka semua orang yang mukmin dan mukminah, iaitu orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masuk fitnah, tidak ada masuk keduniaan, tak masuk kesesatan. Allah SWT. Dan dia merasakan di Hadramaut inilah tempat yang paling sesuai untuk dia membesarkan Ahlul Bait. Yaman ini Nabi SAW sebut dalam hadis. Banyak hadis sahih Nabi SAW sebut tentang Yaman. Nabi SAW sabda,
Al-iman Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Al-iman Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Al-iman, iman itu di Yaman. Maksudnya iman yang kuat, yang betul-betul iman tu daripada di Yaman lah, di Yaman. Dan Yaman ni ada 3 semuanya. Yang pertama bumi Yaman. Yang kedua jantung pada Yaman. Maksud tempat yang paling kuat iman, kuat Islam di Yaman. Jantung Yaman tu apa? Jantung Yaman Hadramaut. Jantung Hadramaut Tarim. Maksudnya iman yang pati itu di Yaman, kata Nabi SAW. Pati iman. Kenapa? Al-iman Yaman. Iman yang betul-betul iman ni Yaman. Allah SWT. Tengoklah di zaman pandemik dan sebagainya, Yaman tetap macam dulu. Tetap dengan keimanan mereka pada Allah SWT. Kita tahu kenapa orang Yaman tak mau PKP. Apa orang tolak terus semua ini? Dia berkata apa? Allah SWT, makhluk semua di bawah pentadbiran, di bawah kuasaan Allah SWT. Kalaupun kita sakit, wa idza maritu fa washfin. Allah SWT, bila aku sakit Allah menyembuhkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata ma hiya fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia bercerita tentang takut pada Allah. Takut pada Allah syurga balasan. Takut pada Allah semata-mata keselamatan kita akan dapat. Okey ya. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia baca ayat tu. Jadi depa pergantungan dan keimanan mereka sangat kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Yaman lah. Iman orang Yaman ni, kita duduk di Yaman kita tahu lah. Biasa naik dengan seorang dia panggil pemandu taksi, tumpang taksi dia. Kita nak pergi ke pasar. Allah Sallallahu Muhammad. Sampai saja dia tunggu waktu nak balik, dia pergi belah satu motor yang tengah parking sebelah jalan. Jalan sempit-sempit langsung Tarim tu. Sempit dia punya pasar dia tu, sempit jalan-jalan nak masuk. Dia belah motor. Dan tuan motor tu memang duduk di depan motor dia, duduk lepak tepi jalan juga. Dia belah motor orang. Belah motor, dia punya bumper dia tu jatuh sikit, rosak jatuh. Motor orang tu kemek. Allah senang. Dia tengok orang tu tengok dia. Tak kata apa, terus jalan saja. Tanpa ada marah, tanpa suruh stop, tanpa nak buat kira apa, tak ada. Terus saya tanya dia, kenapa yang Allah SWT Muhammad, tak ada apa-apa kan? Kata, bumper kau pun rosak ni. Motor dia tu pun nampak macam gelas kemek. Dia tu tak ada apa-apa, semua ini takdir daripada Allah SWT, kenapa kita nak marah? Tarim hidup macam tu. Tu pemandu taksi dia bukan ulama dia lagi. Kalau ulama dia lagi lah tauhid pada Allah SWT. Pemandu taksi pun macam ulama di sana hidup. Peniaga-peniaga dia macam ulama, macam wali lah. Dia wali. Tu tak ulama dia lagi. Suasana pasar dia tu macam masjid. Tu tak masjid dia lagi. Masjid dia lagi masjid lah. Itu kata Tarim Sehingga kan kata Tarim ini, kata ulama, banyaknya walinya. Kalau kamu duduk di tempat yang tinggi, orang Tarim berhimpun ramai-ramai, rapat-rapat, engkau baling batu. Kalau engkau baling batu kena atas kepala wali, batu tu akan melantun jatuh atas bau wali, akan melantun jatuh atas lutut wali, dan akan melantun jatuh atas kaki wali. Semua wali. Kata Tarim dia kota 1000 wali. Saya kota banyak wali lah, kota banyak wali. Sehingga kata Al-Imam Alwi, Al-Imam Al-Habib Alwi bin Syihab, kata dia seluruh tanah-tanah dan pasir-pasir yang ada di kota Tarim ini sudah diuli oleh kaki-kaki para awliya. Maksudnya apa? Semua tempat ada wali. Semua tempat ada wali. Itu kota Tarim. Okey ya. Jadi Allah SWT, bila Nabi SAW sebut al-iman Yaman, iman itu di Yaman. Allah SWT, iman Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, dan hikmah, ilmu hikmah Yaman. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Allah SWT Muhammad, al-iman Yaman wal fiqhul Yaman. Allah SWT Muhammad, Nabi kata apa? Iman di Yaman, dan fiqh itu kefahaman ilmu agama itu di Yaman juga. Yaman ni dia pati, iman sana pati, betul-betul iman. Allah SWT Muhammad. Sebab kalau kita tengok zaman Rasulullah SAW yang betul-betul menolong Rasulullah SAW, sesungguh memperjuangkan agama Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, tak undang sikit pun walaupun dalam berperang, membela Nabi Muhammad, itu orang Ansar. Orang Ansar ni depa Madinah. Dan asal orang Madinah ni asal depa daripada Yaman. Orang Yaman yang mai buka Madinah. Mai buka Madinah, duduk hidup anak cucu apa semua, depa jadi Madinah ni asalnya orang Yaman. Allah SWT. Kerana orang Yaman depa suka dulu berdagang di kota Mekah, dagang ke Syam. Depa rajin berniaga. Sampai kalau kita pergi ke kota Mekah pada hari ni pun, banyak yang berniaga-berniaga tu orang Yaman, bekerja orang Yaman, dia kerja-kerja. Jadi bila mereka singgah di bumi Yaman, sejarah dulu,
Mereka buka mereka singgah di bumi Madinah dengan ada tumbuhannya, dengan ada ayaknya, mereka buka situ. Orang Ansar tu dari kalangan mereka yang asal tu nenek moyang mereka adalah orang Yaman. Yaman mereka yang kuat sangat bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman Yaman. Jadi Yaman itu parti iman sana. Jadi iman Yaman, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia panggil apa? Parti pada parti Yaman tu pula Hadramaut. Parti pada parti Yaman dan Hadramaut Tarim. Kerana Yaman jantung dia Hadramaut. Hadramaut jantung dia Tarim. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana Tarim itulah tempat yang paling banyak awliya, salihin, ulama. Sehingga kan di zaman sebelum ini disebut dalam kitab sejarah, Tarim pernah memiliki sebanyak 360 orang mufti dalam satu masa. Saya ada kitab sejarah Tarim di sini. Siapa nak boleh. Kita order kawan kita dia pantang. Ustaz Infan yang tulis ni. Tarim ni, kisah Tarim ramainya wali ulama. Tarim pernah satu ketika, kota Tarim pernah memiliki 300 orang mufti. Tarim tu kecil ya, tapi ada 300 mufti. Tarim ni dia besar Al-Ustaz tapi kecil sikit pada Al-Ustaz. Lebih kurang. Kecil ya, tak besar mana. Tapi dalam itu ada ribuan ataupun puluhan ribu orang ulama. Ratusan para wali. Ratusan para mufti. Kita dalam satu negeri Kedah nak cari seorang mufti yang payah. Allahumma salli ala. Bukan senang nak cari mufti, nak lantik mufti. Depa 300 mufti dalam satu daerah. Bukan satu negeri. Satu daerah 300 orang mufti. Itu dia panggil apa? Tarim. Daripada Tarim itulah parti Yaman. Keimanan sunnah Nabi Muhammad banyak dihidupkan di sana. Sebab itu tanah Melayu ini kuat dengan Islam. Kenapa? Kita ada kaitan kuat dengan sir Yaman, rahsia Yaman ataupun barakah Yaman. Kerana kebanyakan raja-raja yang Islam di negara kita dan juga Islam itu sebab di negara kita, di tanah Melayu, kebanyakannya datang dari kota Tarim, Hadramaut, Tarim. Khususnya Wali Songo itu asalnya kota Tarim, Wali Songo. Sebab itu bumi kita tanah Melayu banyak wali. Kenapa? Bila kita dah berkait dengan Tarim, barakah sana sampai ke sini, bimbingan ulama sana sampai ke sini, maka Allah beri macam di sana kepada kita. Apa? Banyak para wali. Ada seorang ulama wali Allah daripada tanah Arab, dari bumi Syam tak salah. Guru kami cerita. Pertama kali dia pijak ke Malaysia, tanah Melayu kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dia pijak, dia sampai dengan flight, dia pijak tanah kita. Dia kata apa? Aku tercium bau kerohanian yang sangat kuat di bumi ini. Banyaknya para wali bumi kamu, tapi mereka mastur, tak dikenali oleh orang. Macam saya bawa seorang Habib mai ke Kedah. Dia sampai Kedah, dia kata, Masya Allah, negeri ni barakah, kata dia. Aku rasa aman, aku rasa itu dia. Dia kata, dan kata dia, bumi kamu ni bumi awliya, banyak awliya, kata dia. Tapi kamu tak kenal apa. Itu Kedah, banyak lagi negeri lain pun banyak wali lah. Banyak wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Islamnya kita, kuatnya kita beramal dengan agama Islam. Allahumma salli. Karena Allahumma salli. Semua ini dididik, dibimbing oleh orang Tarim sini. Orang Yaman sana. Al-iman Yaman, hingga kan orang Malaysia yang kita tengok Islam mereka sangat kuat. Ya, kita boleh tengok yang terpesong tu banyak, tapi hakikatnya semangat agama, semangat dalam mengamalkan agama, mengamalkan apa yang diajak oleh Rasulullah masih kuat di tempat kita. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad masih banyak lagi di tempat kita. Kita tak macam Eropah, kita tak macam Arab Saudi. Saudi ni hampir mereka tak amalkan sunnah Nabi SAW. Segi kehidupan dia, kita di Malaysia ada lagi. Ni selebai ni sunnah. Negara Arab banyak tak pakai lebai dah ni. Allah sunnah Muhammad. Okey, contoh tu. Habib Abu Bakar Al-Adni, dia mai ke Malaysia pertama kali hari tu 2016 awal. Dia kata apa? Aku terkejut tengok Malaysia, dia kata dia. Kerana dalam majlis ribuan orang berhimpun, puluhan ribu orang berhimpun, semua pakai lebai. Bahkan ramai pakai serban, pakai putih. Dia kata ini satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak orang tinggalkan, tapi dihidupkan di Malaysia, kata dia. Aku kagum dengan orang Melayu, kata dia. Akhlak mereka seperti akhlak Nabi Muhammad, kata dia. Dia kata Habib Bakar Al-Adni, dia kata apa? Dr. Al-Habib Bakar Al-Adni, dia kata apa? Aku pi dakwah di suatu tempat, aku mai ke Malaysia, aku terkejut kerana polis dia pun senyum kat orang. Polis pun ada akhlak Nabi Muhammad, kata dia. Tempat lain polis tu dia macam nak pukul kita, macam nak pukul kita. Mai ke sini, kata dia, yang kata Melayu ni, kalau dia pengat kuasa pun dia ada lagi. Bukan semua tu yang tegas, bukan semua tu yang garang. Banyak juga yang senyum tu dah. Dia takut terkejut. Pertama kali aku tengok polis senyum kat aku, kata. Polis, di mana tempat aku pergi polis ni? Muka ni kira
Nak bawa orang, nak tangkap orang lah. Tapi Malaysia, polis senyum, polis bagi salam, Assalamualaikum, tegak elok, salam. Polis jumpa ulama, salam, cium tangan ulama polis. Mana ada tempat lain? Asal dia orang Melayu adalah orang yang ada lagi sunnah Nabi Muhammad dan kuat pegang sunnah Nabi. Silaturahim kita ikut sunnah Nabi. Allah SWT. Macam-macam lah kita ni ikut sunnah Nabi. Kenapa? Kita bersambung dengan Tarim, bersambung dengan Hadramaut. Sana nampak. Sebab tu Allah bagi kepada bumi kita ni banyak wali seperti mana Kota Tarim. Kenapa? Kita ambil dari sana agama. Pendakwah-pendakwah dari Kota Tarim ataupun Hadramaut. Okey, jadi Sayyidina Al-Imam Muhajir ilallah ini dia berpindah daripada Iraq, Mekah Madinah. Di Mekah Madinah pun dia rasa macam tak okey lagi, tak selamat lagi untuk Ahlul Bait. Akhirnya dia berpindah ke Hadramaut, istiqarah. Nabi SAW pun dulu Nabi pernah istiqarah waktu Nabi nak hijrah. Lalu ni kan orang duk hayati peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sebelum nak berhijrah ke Madinah, Nabi istiqarah, minta petunjuk daripada Allah mana aku nak hijrah. Nak cari sesuatu tempat yang boleh sebarkan Islam, boleh amal ibadat. Di Mekah dah tak boleh, disekat total, lockdown terus, tak boleh langsung. Allah SWT. Jadi Allah SWT beri petunjuk pada Nabi Muhammad. Istiqarah yang pertama, Nabi melihat petunjuknya adalah ke Yaman. Hijrahlah ke Yaman. Sebab itu Nabi menghantar rombongan-rombongan para sahabat untuk hijrah ke Yaman. Nabi istiqarah kali kedua, Allah perlihatkan kepada Nabi Madinah. Maka Nabi mengambil keputusan dan isyarat juga daripada Allah, izin daripada Allah untuk ke Madinah. Jadi sahabat ada yang ke Yaman dan Nabi ke Madinah. Dan kebanyakan semualah ke Madinah lah. Sebab sebelum ke Madinah ni ada yang ke Yaman, ada yang ke Habsyah, ada yang macam-macam negara lah, hijrah. Okey ya. Allah SWT. Dan istiqarah Nabi SAW juga melihat Nabi ditunjuk untuk hijrah ke Yaman, itu Allah SWT tidak terbatal. Kenapa? Allah ganti hijrah ke Yaman ni pada cucu cicit Nabi SAW. Rupanya cucu cicit Nabi SAW lah yang akan hijrah ke Yaman. Itu Yaman. Okey, jadi Allah SWT. Jadi Al-Imam Muhajir ni dia adalah keturunan Nabi SAW yang ke-9. Dia keturunan Rasulullah yang ke-9 yang dia berpindah daripada Iraq menujulah ke kota ke Hadramaut, ke sana Yaman, Hadramaut. Untuk apa? Tujuan dia untuk membesarkan Ahlul Bait keturunan Nabi, untuk Allah SWT menyelamatkan keturunan Nabi SAW daripada keduniaan. Dia Imam Muhajir, itu cerita Imam Muhajir bila dia masuk ke kota ke Hadramaut, dia terkejut. Kerana semua orang mukmin, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT Muhammad, dan Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Al-Imam Muhajir bila dia tengok, oh ini Hadramaut, semua orang mukmin, tak ada orang kafir, tak ada orang munafik, mukmin semua betul-betul beriman pada Allah, ahli ibadat, orang soleh, orang alim. Waktu tu dia merasakan inilah tempat yang paling selamat untuk aku membesarkan Ahlul Bait, untuk melahirkan Ahlul Bait. Dan Allah SWT Muhammad, dia melihat di Hadramaut inilah tempat yang dunia tak masuk, fitnah tak masuk. Bahkan orang yang duduk di Hadramaut nak mencari dunia pun susah. Di Hadramaut ni ada sejarah menyebut, sebahagian ahli sejarah menyebut, Hadramaut dengan Tarim ni ada kaitan tak? Ya, ada kaitan. Tarim ni asal dia daripada mana perkataan tu? Tarim ni asalnya ada riwayat, satu riwayat menyebutkan Tarim ini bersempena dengan seorang penguasa yang tinggal di kota Tarim. Nama dia Tarim. Sebelum tu bukan nama Tarim. Dinamakan tempat tu Tarim sebab ada seorang penguasa, macam tokoh lah, tokoh. Dia ni tinggal di kawasan tu. Dan Tarim ni, nama dia Tarim, ayah dia nama Hadramaut, Tarim bin Hadramaut. Tarim bin Hadramaut ni nama orang sebenarnya, nama orang. Nama orang, Allah SWT. Okey ya. Dan Tarim ini juga dia ada seorang saudara nama dia Shiba. Shiba ini juga diletakkan nama untuk kota Shibam. Sana di Hadramaut ada Tarim. Keluar sikit daripada Tarim lebih kurang 40 minit, 45 minit ada jumpa kota Shibam. Shibam ni asalnya adalah nama orang juga, Shiba. Jadi Shibam. Kalau Tarim asalnya nama orang, Tarim. Hadramaut tu bapak dia, Tarim bin Hadramaut. Okey ya. Allah SWT. Okey, jadi itu berkenaan dengan Tarim. Jadi Allah SWT Sayyidina Ali Muhajir ilallah, dia tengok, tak ada dunia sini, tak masuk dunia, susah nak cari dunia. Maka dia kata inilah tempat yang paling selamat untuk aku
sebarkan ataupun lahirkan Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa al-Imam Muhajir nak selamatkan keturunan Nabi, nak letak mereka di tempat yang tidak ada dunia, yang tidak masuk fitnah? Kerana dia nak melahirkan daripada keturunan Nabi Muhammad ni para wali Allah. Wali ni dia tak boleh, dia macam sensitif, negatif dengan dunia, tak boleh. Kalau nak mendidik seorang itu menjadi awliya Allah, mesti kita kena mendidik dia untuk memandang dunia itu tidak ada apa-apa. Memandang segala-gala adalah apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia risau takut keturunan dia ni tergalit dan terhanyut dengan dunia, dengan fitnah, maka dia selamatkan, dia cari tempat yang dunia tak masuk. Orang hidup tu macam duduk kampung pedalaman macam tu Allah Subhanahu. Isu-isu tak masuk, fitnah tak masuk, kemodenan tak masuk, dia cari tempat macam tu. Bahkan di Hadramaut, di Tarim ni, dia tempat salah satu Allah di dunia ni lah ni yang masih lagi kebanyakan rumah mereka dibuat dari tanah. Zaman Imam Ghazali, ni guru kita cerita lah, zaman Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan rumah yang paling terbaik adalah rumah daripada tanah. Tetapi susah untuk kita lihat di zaman kita, kata Imam Ghazali, lebih kurang 500 Hijrah. Tetapi kata Imam Ghazali, kecuali di Yaman. Di Yaman masih ada lagi rumah pada tanah. Yaman mana? Tarim. Tarim tu rumah pada tanah. Saya pun duduk rumah tanah sana. Allah SWT. Cumanya rumah kalau tanah ini risiko dia adalah bila hujan. Tetapi di Tarim, di Hadramaut, dibuat rumah pada tanah. Kerana apa? Kerana sana hujan setahun 2 kali ya. Hujan pun sikit turun. Cuma akhir-akhir ni kita tengok akhir zaman kot, hujan duk turun lebat, banjir dan sebagainya. Jadi kalau hujan lebat, banjir, maka rumah-rumah akan runtuh. Runtuh separuh, ada yang runtuh semuanya. Sebab apa? Daripada tanah. Allah SWT. Jadi kelebihan rumah daripada tanah ini, kalau musim panas, kita tak rasa panas sangat. Kalau musim sejuk, kita rasa sedang-sedang, tak sejuk sangat. Tapi saya pernah duduk di rumah batu dan rumah tanah. Waktu duduk di rumah batu, musim panas, panas sangat kita. Kalau musim sejuk, nak pijak simen pun tak boleh. Sejuk betul 6 darjah Celsius, 6, 7. Sejuk lah, macam dalam tiap ayam. Sejuk. Pijak, sakit ni. Sakit tangan kaki kita, kena pakai slipper. Allah. Tapi bila kita duduk di rumah tanah, bila panas tak panas sangat. Bila sejuk, sedang saja, biasa saja. Itu tanah, fungsi tanah. Okay, jadi rumah tanah. Jadi kita boleh lah nak buat pada rumah tanah. Nak runtuh baik. Kecuali kita buat rumah daripada tanah. Bumbung kena buat macam bumbung tu lah. Macam stadium tertutup kan, buat betul. Boleh selamat. Okey rumah daripada tanah memang best. Memang best lah rumah daripada tanah. Okey, jadi Allah SWT Muhammad itu dia panggil apa? Tarim atau Hadramaut. Jadi dia membesarkan anak cucu dia untuk selamatkan daripada fitnah. Maka Al-Imam Muhajir ini dia duduk di Husaisah ni lebih kurang 20 minit nak menuju ke Tarim. Tak jauh pun. Lah ni di Husaisah ini terbina oleh satu ma'had Al-Adni, ma'had Al-Muhajir, ribat Muhajir. Diasaskan oleh Al-Habib Wakal Adni. Bawah tu ada ribat Muhajir. Okey, jadi dan makam kubur atau makam Al-Imam Ahmad bin Isa ini di atas bukit. Tepi Husaisah, tepi jalan tu ada bukit sikit atas tu. Kita kena naik tangga, di atas bukit dia punya makam dia. Yang kita kena pergilah ke sana, kena pergi dekat saya yang Tarim. Okey, jadi Allah SWT Muhammad, jadi apabila para keturunan Nabi SAW membesar di Husaisah ini, sehinggalah datangnya keturunan Ahmad bin Isa ini, nama dia Al-Imam Qali' Qasam. Al-Imam Qali' Qasam dialah orang pertama, keturunan ke-10 ataupun ke-11 daripada keturunan Nabi SAW. Dialah yang mula bergerak menuju ke Kota Tarim, masuk Kota Tarim. Masuk Kota Tarim. Maksudnya nak berhijrah dan pindah pula ke Kota Tarim. Dari Husaisah nak duduk di Kota Tarim pula. Bila sampai ke Kota Tarim, dia terkejut tengok Kota Tarim. Kenapa? Kota Tarim itu dia melihat penduduk di sana sangatlah Allah SWT Muhammad kuat iman dia, ibadahnya, ilmunya, bahkan mereka sangat kuat pegang dengan agama Allah SWT. Bila masuk, dia tengok Tarim bukan setakat ramai ulama, para wali, orang alim, bahkan mereka telah menyusun daerah ataupun kota mereka Allah SWT dengan ilmu ni sangat tersusun. Dia ada jabatan mufti, ada timbalan mufti, ada halaqah-halaqah ilmu, ada kitab-kitab silibus mengaji. Bila mufti ni meninggal, ada orang siap untuk menggantikan mufti. Siap sistem. Terkejut dia, tak ada di tempat lain. Terkejut dia tengok.
Kenapa Tarim sangat membangun dengan Islam, sangat dia panggil apa, sangat disiplinnya, sangat dia panggil apa, dari segi pengurusannya sangat mantap? Kerana mereka Islam sejak zaman sahabat lagi. Dia Tarim ni masuk seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Ziyad bin Labid Al-Ansari. Dialah yang Nabi SAW hantar ke Hadramaut, dan dia sampai ke kota Tarim dan kota Shibam. Dia masuk ke sana, Allahumma salli ala Muhammad, dia Islamkan orang Tarim. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di antara yang terkenal juga yang membawa Islam sampai ke kota Hadramaut Tarim, iaitu seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abbad bin Bishir. Abbad bin Bishir. Abbad bin Bishir ni dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak juga meriwayatkan hadis. Dia juga makam ni di atas bukit sikit. Okey ya, Abbad bin Bishir. Dan dia ada seorang anak dia, nama dia Al-Imam Ahmad bin Abbad bin Bishir. Al-Imam Ahmad ni tabi'in. Dia adalah orang yang pertama yang membina masjid, dan juga orang pertama yang membaca khutbah di kota Tarim. Yang ada masjid dan ada mimbar dan ada khutbah. Dia nama dia Imam Ahmad bin Abbad bin Bishir. Masjid pertama adalah Masjid Wa'il nama dia. Dan masjid itu bangunan asalnya masih ada. 1000 lebih tahun, 1300 tahun lebih. Kota Tarim ni, keistimewaan kota Tarim, masjid-masjid yang zaman dulu 900 tahun dulu, 1000 tahun dulu, 500 tahun dulu, dia tak robah. Depa hanya jaga bergelak lah. Allahumma salli ala. Sampai bila kita pergi sana, kita boleh tengok, oh ni tempat Imam Haddad duduk. Oh ni tempat Syekh Bakar bin Salim. Oh ni tempat Al-Imam Faqih Muqaddam dulu ibadat sini. Oh ni tempat Imam Faqih Muqaddam doa. Oh ni masih ada semua asal semua. Tak diubah sikit pun. Hanya cat bergelak, jaga bergelak bangunan. Semua dibuat pada tanah. Tapi tak robah. Ni penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada masjid-masjid. Masjid di kota Tarim yang umur dia 1000 tahun, 1000 tahun lebih, 500 tahun. Kita masuk ni macam kita duduk alam lain lah. Barakah dia tu. Dibina oleh wali-wali ulama-ulama zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in tu. Zaman dekat dengan Rasulullah SAW. Zaman sahabat-sahabat Nabi tu, tabi'in sana. Bila kita masuk sana masjid-masjid dalam kota Tarim, kita rasa macam kita tak duduk dalam dunia ni. Kita duduk di satu alam lain. Bukan rekau cerita memang betul betul. Orang yang duduk dalam masjid-masjid kota Tarim, macam mereka tu malaikat-malaikat. Tak sembang dengan orang, tak tengok orang. Semua dengan ibadat masing-masing. Semua dengan khusyuk. Tak bunyi apa melainkan bunyi Quran, bunyi zikir. Ataupun solat. Sembang tak bunyi. Kalau kita sembang, dia buatkan kali. Seolah kita buat maksiat dan jenayah yang sangat besar dalam masjid. Tak boleh. Kenapa? Kehormatan masjid. Sikit percakapan selain zikir tak ada. Quran tak ada. Majlis ilmu tak ada. Cakapan dunia tak ada langsung. Itu masjid-masjid kota Tarim. Barakah, sangat barakah. Kita kalau ada hajat apa di sana, orang kata kita, duk Tarim lah ni, tolong doa kat aku Ustaz. Aku ada hajat ni. Saya bawa tu, saya pergi doa di masjid lah. Masjid sana barakah, mustajab. Okey, jadi itu kota Tarim. Jadi Allah SWT, Al-Imam Khalid Al-Qassam bila dia masuk, dia terkejut tengok dia tersusun semuanya. Hebatnya tempat ni. Dan dia berniat untuk duduk menetap di kota Tarim. Sebab dia pula nak membesarkan anak cucu dia kota Tarim pula. Supaya mereka ini menjadi wali-wali ulama-ulama besar, imam-imam besar di masa akan datang. Allah SWT. Di antara keturunan Imam Khalid Al-Qassam ni, Imam Faqih Muqaddam semua ni, Imam Haddad semua kita baca ni. Jadi Allah SWT bila sampai ke sana, orang Tarim menyambut dia, dan dia mendakwa kata aku ni keturunan Nabi SAW. Orang Tarim waktu tu tak mudah-mudah terima dia. Orang Tarim kata buktikan engkau ni keturunan Nabi Muhammad. Orang Tarim dia tak kisah sangat dengan wali mai pada luang. Kenapa? Wali di dalam dia pun dah banyak, tak kisah sangat. Cumanya mereka nak dapat kepastian betul ke hang ni keturunan Nabi. Dia pun baca silsilah dia. Dan dia kata nanti akan ada orang datang daripada Madinah ataupun rombongan daripada Mekah akan mai ke sini, dan mereka akan akui aku ni keturunan Nabi SAW. Akhirnya mereka tunggu sampai sesuatu masa, sampai sungguh ikasyah lah. Tak ada surat apa pun sampai dan mereka akui inilah keturunan Nabi SAW yang pada Ahmad bin Isa yang berhijrah dari Iraq ke Hadramaut. Waktu tu bila mereka dengar kata ni keturunan Nabi SAW sampai kota Tarim, sebelum tu tak ada keturunan Nabi. Tak ada keturunan Nabi, semua orang Tarim. Dan mereka Islam dengan sahabat Nabi. Dan di kota Tarim juga ada 70 kubur ahli Badar. Maksud dia apa? Ashabul Badar pernah mai ke kota Tarim. Ni bukan main Islam kan? Ni mai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Zaman Rasulullah yang mai nama apa? Ziyad bin Labid Al-Ansari. Nabi utus dia ke Yaman. Dia Islam ke orang Tarim, orang Hadramaut. Okey. Bila zaman Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar hantar pula rombongan ke Yaman sampai Hadramaut Tarim. Untuk apa?
untuk berperang dengan orang yang menolak hukum zakat. Sebab zaman Sayyidina Abu Bakar banyak murtad. Mereka menolak hukum zakat. Zakat tak wajib pada mereka. Bukan dalam Islam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menghantar askar untuk berperang dengan orang yang menolak hukum zakat. Di antara yang Sayyidina Abu Bakar hantar untuk mencegah puak-puak ni adalah di Hadramaut. Lebih kurang 70 orang ahli Badar bersama dengan rombongan tu. Sampai di Hadramaut, sampai di Kota Tarim, dia terkejut. Kenapa? Tak ada seorang pun murtad. Tak ada seorang pun tolak hukum zakat. Bahkan semua dengan sebulat sorak untuk menerima khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab waktu mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghantar rombongan, waktu itu Allahumma salli Muhammad, Ziyad bin Labi Al-Ansari ni dia di Kota Tarim. Waktu mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik gantikan Rasulullah di khalifah, Sayyidina Abu Bakar hantar surat ke Yaman sampai Kota Tarim dan dapat pada Ziyad bin Labi Al-Ansari, dihabaq kat orang Tarim, orang Tarim kata apa? Ada khalifah baru dilantik selepas wafat Nabi. Ada macam mana? Kamu ni kena bai'ah dia, kena jadi setia dengan dia, ikut dia. Semua sebelah suara tak bangkang langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terima semua. Itu Tarim. Jadi bila masuk Kota Tarim, dia tengok semuanya tak tolak hukum zakat. Bahkan sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hantar orang untuk mencegah dan menyuruh orang untuk berpegang dengan hukum Allah, terima zakat dan sebagainya, waktu itu orang Tarim dah membuat kerja yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas wafat Nabi SAW, orang Tarim sendiri diceritakan, dia pergi ke rumah, suruh pesan kat orang, tetap pegang dengan Islam, tetap pegang Islam, jangan tolak hukum Allah, yang tolak hukum zakat. Seolah macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah cakap macam dengan mereka. Di Hadramaut, Tarim terkejut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana seorang pun tak tolak, semua pegang dengan Islam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq doa kepada orang Tarim dengan 3 doa. Dia doa, ya Allah, Engkau perbanyakkanlah di bumi mereka itu, Kota Tarim itu, para wali, para ulama, seperti mana tumbuhnya rumput ataupun cendawan selepas hujan. Yang kedua doa dia, ya Allah, berkati airnya sehingga hari kiamat. Kota Tarim ni dia adalah kota yang banyak air di bawah dia. Dia tak ada sungai, tak ada laut. Dia tengah-tengah kampung. Kalau kita buka peta, Tarim ni dia tengah-tengah. Allahumma salli Muhammad. Dia bukan negeri yang ada laut, bukan negeri yang ada sungai. Sungai tak ada, laut pun tak ada. Tak ada langsung, sungai tak ada, laut tak ada. Dia tengah-tengah. Betul-betul kering kontang. Bahasa kita tengah padang pasir lah. Tetapi banyak kebun. Kenapa? Bawah bumi itu semua air. Air di sana tak pernah putih. Kerana air dia pakai mesin tarik naik. Yang apa? Boring ke? Tarik naik air semua. Tu sumber air dia. Sadar. Boleh sadar boleh melawat sana. Kita hantar orang sadar seorang pergi melawat sana tengok. Air tak nak putus ni. Kita air putus selalu ni. Okey, air tak ada apa dah. Tengok Selangor itu sampai air putus apa semua kan. Kita negeri Kedah banyak air putus. Padahal kita ni lebih canggih daripada Tarim. Siapa yang canggih sebenarnya? Siapa yang moden? Tarim ke kita? Tarim lebih moden kan apa? Dia ada sumber air. Sumber asas yang paling penting air. Apa guna bangunan tercantik air tak ada? Bebek air ada, bangunan tercantik. Sana bangunan tercantik, tak ada bangunan tinggi, semua tanah-tanah. Tapi air tanah putih. Air lebih. Air free pula tu. Air ada boleh kita ambil sumber free kalau kita boleh korek sendiri. Laga korek tepi rumah kan? Kalau yang tak mampu nak korek, mereka akan bayarlah bil air itu pun murah sangat-sangat. Kenapa? Semua air sumbernya daripada bawah tanah. Dan ada kajian, orang yang mengkaji lah bahagian bumi ni di Hadramaut, mereka punya pakar-pakar mereka mengatakan, kalaulah air di bawah bumi Tarim ni, air yang bertakung yang ada dalam bumi Tarim ni, kalaulah diambil semuanya untuk support satu negeri Hadramaut. Hadramaut ni negeri, dia besar ada Kedah ni. Support akan cukup, tak akan habis. Terlampau banyak air bawah dia. Berkat doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, minta Allah berkati air dia sampai kiamat, tak pernah kering air dia. Kebun-kebun sangat banyak, subur sana tanah. Kenapa? Air, sumber air sangat banyak, tak perlu ada sungai. Padahal tanah dia tu kering kontang atas, laut jauh, sungai jauh, main mana air bawah? Kan pelik. Air main mana bawah tu? Wallahu a'lam. Air ada di bawah. Dan air di Kota Tarim dia rasa manis. Dia rasa macam, bukan manis macam gula, dia rasa macam lazat. Sedap. Minum air kosong dia tu rasa sedap. Tak tahu nak bang sedap macam mana. Kita kalau makan air, minum air penapis kita ni, rasanya tu. Sana saya pertama kali pergi Kota Tarim, saya rasa air dia rasa, ui sedapnya air ni. Air kosong sedap. Tak tahu nak bang sedap tu sedap apa. Barakah doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia sedap-sedap betul. Dia sedap.
Dia sedap ayat sedap. Sedap ayat dia. Okey, jadi Allah Subhanahu itu ayat di kota Tarim. Dan di doa yang ketiga, dia doa apa? Dia doa dia minta Allah makmurkan kota Tarim dan amankan kota Tarim tanpa sebarang peperangan dan kekacauan sampai kiamat. Tarim ni dia punya keliling dia tu masuk perang. Tapi Tarim sampai hari ni walaupun Yaman bumi perang, Tarim tak perang. Berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, pernah lah orang nak cetuskan peperangan di kota Tarim tapi tak jadi. Ada pernah saya dengar orang cerita Hadramut pun selamat, Tarim pun selamat. Sebab Hadramut ni kait kuat dengan Tarim lah. Ada pernah saya dengar seorang daripada Yaman, ustaz daripada Yaman lah, saya sembang dengan dia duduk di Taiz. Taiz ni dia belah sana sikit, belah atas lagi. Dia kata pernah dia pun nak cuba wujudkan peperangan di Hadramut. Pok-pok ni lah, Pok Hausi lah, macam-macam lah, Pok macam-macam Pok lah nak kuasa politik ni. Allah SWT. Macam kita pun sehari dua ni panas lah isu politik. Esok tengoklah macam mana, Allah Allah. Jadi Allah SWT Muhammad dia bercuba hantar ni Pulau Pandu. Hantar masuk Pulau Pandu. Nak cetuskan perangan di Hadramut. Nak bagi orang Hadramut keluar perang. Nak ajak berperang. Tapi bila sampai Pulau Pandu masuk dalam Hadramut, tak meletup. Hantar tak meletup. Akhirnya mereka tak mau serang Hadramut. Tak mau serang Tarim sampai sekarang ni. Al-Habib Ali Masyhur mengatakan, siapa yang masuk kota Tarim dengan niat yang tak elok, nak merosakkan kota Tarim, nak rosakkan keamanan dia, Allah akan bagi hukuman dia, Allah akan binasakan dia sebelum dia mati. Dia tak berani. Mufti Hadramut dia cakap betul selalu. Orang tak berani. Siapa buat kacau di Tarim mesti kena terus. Ini penjagaan Allah pada kota Tarim. Ini kan saya melawak, kita duduk sendiri, kita rasai dan kita nampak sendiri. Banyak kali kita duduk sana nak cuba cetuskan peperangan, berbunuh ulama sana. Kita duduk di sana ada, kita tengok, tapi tak berlaku perang. Macam-macam dia buat, tak berlaku perang. Allah SWT. Okey jadi ini berkat doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Imam Khalid Qasam akhirnya dia diakui dia keturunan Nabi SAW oleh penduduk Tarim. Dan waktu itulah penduduk Tarim semuanya, mufti-muftinya yang pegang jawatan-jawatannya, mereka itu meletakkan jawatan dengan sebulat suara. Kenapa? Mereka kata ini keturunan Nabi SAW. Lebih baik kita serahkan jawatan ni kepada keturunan Nabi. Kerana kita nak kena muliakan keturunan Nabi SAW. Maksudnya apa? Orang Tarim, walaupun mereka alim, mereka mufti, mereka ulama, mereka hebat-hebat waktu tu, tapi mereka pegang jawatan tu betul-betul kerana Allah SWT. Kan sebab nak jawatan. Bila dia tengok ada orang lebih layak, semua sebulat suara kita letak jawatan bagi kat kalau keturunan Nabi semuanya pegang. Sehingga hari ini keturunan Nabi SAW, kalau mufti di Tarim, mesti keturunan Nabi SAW. Dia akan pilih keturunan Nabi SAW. Kalau imam masjid, dipilih keturunan Nabi SAW. Kedepankan. Kenapa? Cinta Nabi, cinta keluarganya. Allah SWT Muhammad. Jadi macam tu macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad itu di kota Tarim. Tetapi walaupun orang-orang Tarim mereka itu sangat menghormati keturunan Nabi SAW, berkhidmat kepada keturunan Nabi SAW, memuliakan kerana mereka cinta pada Nabi, cinta pada keluarga Nabi. Tetap keluarga Nabi SAW yang berada di sana sangat memuliakan orang Tarim. Lebih lagi orang Tarim yang keturunan As-Sahabah, iaitu keturunan Abad bin Bishir. Keturunan Abad bin Bishir ini digelar gelaran belakang mereka tu apa? Al-Khatib. Kalau kita tengok Syekh Umar Al-Khatib belakang tu, itu keturunan sahabat Nabi Abad bin Bishir. Kenapa digelar Al-Khatib? Kerana tok nenek moyang mereka dulu yang pertama kali naik atas mimbar dan baca khutbah di kota Tarim, Al-Imam Ahmad bin Abbad bin Bishir. Keturunan Nabi SAW di kota Tarim sangat menghormati, ulama di sana sangat menghormati keturunan Al-Khatib. Sehingga kan masjid-masjid, khususnya masjid Jamek di sana di kota Tarim, Allah SWT, masjid Jumaat lah, hanya yang boleh baca khutbah hanyalah Al-Khatib. Mereka sangat jaga keturunan di sana, sangat jaga sejarah. Di sana kita tengok baca khutbah orang tu kita tanya kawan, kenapa orang tu tak tukar-tukar? Dia tadi ni sebab dia keturunan Al-Khatib, dia ulama di sini. Kenapa bagi Al-Khatib saja? Banyak lagi ulama lain. Kerana mereka nak kekalkan keaslian. Keaslian apa? Dulu tok nenek moyang mereka ni pertama kali baca khutbah di Tarim. Jadi jangan kita ubah. Biar keturunan dia semua baca sampai kiamat lah. Akhirnya sejarah sentiasa kita ingat keaslian tu ada. Dan dia baca pula contoh di Masjid Jamek. Di Jamek ni dia baca khutbah Al-Khatib, keturunan sahabat Nabi lah, Abad bin Bishir. Dia kalau baca khutbah tak sampai 10 minit sahaja. Saya tanya kawan, kenapa baca khutbah macam ni? Macam dia panggil apa? Cakap sikit Dia kata inilah khutbah yang asli yang dia buat sejak zaman dulu.
salafus soleh zaman sahabat dulu. Tak berubah. Khutbah dia macam ni lah. Lebih kurang macam ni dia baca. Ingatlah tuan-tuan semua, bertakwalah kepada Allah. Kita akan meninggal dunia, contohnya gitu kan. Beramallah soleh. Buatlah bekalan untuk bertemu dengan Allah. Sekat satu tu barakallahu li, macam tu lah, sikit eh. Khutbah pertama 5 minit. Khutbah kedua 3-4 minit, selesai. Terus menjemaah. Dia tak ada isu semasa nak cerita, nak hantam golongan ni, tak ada. Dia cerita nak abang akhirat, balik buat amal soleh semua. Taubat pada Allah, zikir. Dia hubungan dengan Allah tu kan. Dia baca macam syair tau. Dia baca macam berlagu sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh. Tuan-tuan dan puan-puan lah. Para hadirin sekalian, takwalah kepada Allah, macam tu. Ingatlah kematian itu pasti, tak akan bertemu dengan Allah, macam tu ya. Nada macam tu. Satu betul habis. Quran pun sikit lah. Dia sikit saja. Sikit lah. Macam tu habis. Okey ya. Itu dia panggil keaslian al-khatib. Depa mimbar sana depa lah naik keturunan al-khatib. Okay, jadi letak jawatan dan mereka bagi pada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tarim, mereka sangat memuliakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu berkenaan dengan, dan Imam Khalil Qasam juga dia melihat dan Imam Khalil Qasam inilah yang tak salah dialah yang membina Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ni masjid sangat barakah di Kota Tarim. Masjid itu yang menjadi tempat ibadat Imam Haddad, pengarang kitab kita ni. Allahumma salli Muhammad. Imam Khalil Qasam bukan setakat dia melihat mereka ini ramai para ulama, para wali di Kota Tarim, bahkan dia melihat mereka itu berpegang dengan manhaj yang sahih. Mazhab mereka mazhab Syafi'i. Tarim ni sejak zaman dulu lagi, ribuan tahun, mazhab dia mazhab Syafi'i. Allah, dan mereka mengikut akidah Asy'ariyah yang disebut oleh Imam Al-Haddad di sini. Ni akidah pegangan manhaj yang benar ahli sunnah jamaah. Tak sesat dah siapa pegang. Ni asal-asal dia panggil apa? Keturunan Nabi, macam mana dia boleh hidup ramai di Kota Tarim, asal dia macam tu. Kita ceritakan sikit tadi ya. Sikit tadi kita cerita. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Banyaknya nanti kita sambung. Ada buat dah. Dan tidak mendatangi mereka apa yang mendatangi kumpulan-kumpulan lain daripada ahlul bait Nabi, berupakan pegangan dengan bid'ah, pegangan kepada bid'ah, dan tidak akan mengikut hawa nafsu yang menyesatkan, dengan berkat niat imam yang amanah ini. Berkat niat imam muhajir ni yang sangat ikhlas, yang sangat amanah dia untuk menyelamatkan keluarga dia, keluarga Nabi Muhammad SAW, maka Allah jadikan mereka orang yang selamat, yang benar, yang berpegang dengan betul-betul agama Allah SWT, tidak ada bid'ah. Dan pelariannya membawa agamanya di tempat-tempat fitnah. Imam Muhajir dia adalah orang yang lari, yang keluar daripada Iraq, tinggalkan negeri dia untuk menyelamatkan agama daripada fitnah, menyelamatkan keturunannya daripada fitnah. Jadi Allah kabulkan dan Allah selamatkan keturunannya, keturunan Imam Ahmad bin Muhajir, Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah ini, Allah selamatkan dia, keturunan dia sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini ya. Bahkan keturunan dia, keturunan Nabi SAW ni, yang daripada Tarim Hadramut ni, kebanyakan mereka menjadi pendakwah-pendakwah yang hebat, yang menyebarkan Islam di seluruh dunia, khususnya kita di tanah Melayu. InsyaAllah esok kita akan sambung sikit dengan Kota Tarim ni ya. Moga Allah Ta'ala